Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera diucapkan kepada anda semua penonton-penonton setia Malaysia hari ini. 9.30 pagi dah duduk depan TV menyaksikan kami sama ada secara langsung di TV3 maupun di Facebook kami MHI TV3. Apa khabar anda? Alhamdulillah, saya sihat sentiasa. Dia macam kena tanya, hey Afai, adakah anda sihat hari ini? Ya, saya sihat hari ini, Alhamdulillah. Hari ini hari Isnin macam biasalah kan. Kenapa agaknya hari Isnin ni selalu orang cakap sebagai permulaan hari yang macam tak bersemangat kata orang tu kan. Jangan jadikan ianya sebagai salah satu daripada perkara yang macam tidak menggembirakan anda. Sebab apa? Ada orang cakap macam hari Sabtu, Ahad tu dia orang dah bercuti, dah pergi berjalan-jalan. Jadi hari Isnin ni dia orang nak malam-malam. Jangan sekali saya pantang kalau orang-orang macam ni tau. Pantang tak adalah apa. Kita nak bagi anda supaya anda ceria sahaja. Sambil itu anda boleh lihat kami di Malaysia hari ini kerana banyak yang akan kami bincangkan selama 1 jam ni. Ya, dan pastinya kita harapkan yang terbaik untuk anda semua. 1 Ogos ini kita mulakan dengan hari yang baik. InsyaAllah perkara yang baik, yang positif. Cuma di awal siaran ini pastinya kita pun berat untuk berkongsikan tentang kisah ini, tentang cerita ini. Pastinya anda juga dalam kalangan yang dah pun baca. Kita nak ucapkan salam takziah kepada bekas Menteri Besar Selangor, Tan Sri Datuk Seri Abdul Khalid Ibrahim yang telah pun kembali ke rahmatullah pada semalam jam 11.08 malam. Dan menurut kenyataan, Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di Hospital Cardiac Vascular Central di Kuala Lumpur dan Allahyarham berusia 76 tahun. Dan difahamkan Allahyarham jenazahnya dibawa ke Masjid Saidina Omar Al-Khattab di Bukit Damansara untuk dimandi, dikafan dan juga disembahyangkan. Ya, dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin. Baik, salam takziah kita ucapkan kepada keluarga dan semoga rahmat rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah. Insya-Allah, amin. Baik, kita teruskan perkongsian kita di Malaysia hari ini untuk 1 Ogos bersamaan dengan 3 Muharram Muharram 1444 Hijriah dah, dan pastinya pelbagai perkongsian. Antaranya kita akan bawakan satu topik yang cukup dekat dengan kita, RUU ataupun Rang Undang-Undang Anti Lompat Parti yang telah pun diterima, dipersetujui oleh kebanyakan 2/3 ahli parlimen. Dan kita akan bahaskan pada hari ini untuk kita fahami apakah sekatan-sekatan ataupun keluasan Rang Undang-Undang itu yang harus kita fahami bagaimana ianya akan membantu dari sudut landscape politik negara kita, insya-Allah. Ya, okey? Betul. Okey, itu akan kami bincangkanlah sebenarnya. Banyak yang kita nak cakap, tapi sebelum itu, apa kata ini bagi anda yang meminati salah satu daripada kumpulan yang legend suatu ketika dahulu. Tapi kalau bercakap tentang orang-orang sekarang ni, mereka lebih mengenali Datuk M. Nasir berbanding dengan kumpulan kebara ni, Anem. Betul. Yang datang malam tadi konsert dia mesti yang otak-otak yang memang sing along dengan lagu-lagu yang telah pun dibawakan oleh Datuk M. Nasir dan juga kembara Gerhana. Pastinya. Gerhana. Gerhana. Mestilah itu mesti ada. Kepadamu kekasih. Duit. Sama pula macam berdebit nyanyi juga. Kaki juga. Okey, jom sama-sama kita bawa anda bagaimana malam menggamit memori kembara bersama dengan Datuk M. Nasir. Saksikan. Jom. Kumpulan ikonik era 80-an, Kembara, kembali mengubah rindu peminat dengan mengadakan konsert Kembara Panorama Jingga 1444 Hijrah yang berlangsung di Dewan Plenary Kuala Lumpur Convention Centre. Kali terakhir beraksi di pentas persembahan pada 8 tahun lalu di Istana Budaya, Datuk M. Nasir dan rakan-rakan karibnya berasa teruja untuk berjumpa dan menghiburkan peminat buat sekian lama. Dulu kita tak pernah buat konsert yang lebih official, yang lebih yang seperti ini macam dia dalam dewan begini. Dulu kalau buat konsert, buat syarikat, Felda dan pekan-pekan kecil di Semenanjung, saya kira bagus untuk kita kembalikan pada zaman kontemporari ini, zaman sekarang ini, supaya orang ingat bahawa ada kumpulan yang macam gini yang buat lagu-lagu yang berbentuk kerakyatan, aspirasi rakyat. Walaupun dianggap legenda dalam industri muzik tanah air, kumpulan Kembara tetap teliti dan membuat persiapan rapi agar konsert berjalan dengan lancar dan sempurna.
Shirazdin Karim, Ketua Pengarah Eksekutif Shiraz Project, menganggap konsert kembara ini adalah yang terbesar pada tahun ini dan mereka sudah lama mengipikan hasrat bekerjasama dengan kumpulan kembara. Datuk M. Nasir ni dari segi muzik dia adalah hero untuk saya lah. So ada masa konsert beliau tu satu penghormatan untuk saya untuk membuat konsert Datuk M. Nasir, dan sekarang ini lebih lagi dengan kembara. So perasaan itu memang excited lah. Dewan Plenary KLCC menjadi tempat mekarnya semula lagu-lagu kembara. Lebih 30 kru produksi dan teknikal berganding bahu membuat persiapan terakhir sebelum bermulanya konsert gemilang ini. Saya merasa macam takut pada dia. Merasa macam takut. Dengan saya cuba yang sedaya upaya lah. Dengan kembara yang kita dah lama kan, kita tahu dalam hati perut diorang semua sama-sama karakter kita. Jadi kita bikin yang terbaik. Kembara Panorama Jingga 1444 Hijrah menghimpunkan lebih 2,000 penonton yang hadir memeriahkan suasana. Konsert yang bermula pada jam 8.30 malam itu diserikan dengan persembahan pembukaan yang cukup memukau dengan lagu Oh Bulan. So hampir 3 tahun kita nak PKP kan. So mungkin konsert kembara ni adalah satu kepuasan bagi saya untuk tengok sendiri M. Nasir secara depan. Untuk diri saya juga yang dah lama tak keluar berhibur secara offline lah, secara live lah. Saya dapat dengar balik, mengimbau balik lagu-lagu kembara yang saya rasa kembara pun jarang buat konsert kan. Kat Malaysia kira antara yang pertama, sebelum ni dekat Singapore. So saya betul-betul looking forward konsert kembara, dan saya harap dapat mengimbau lah lagu-lagu yang kita lama tak dengar. Oh, ini zaman sekolah ni, zaman sekolah menengah dulu. 17, 16 kan. Dah dengan lagu dia. So lama dengan M. Nasir kita follow, tapi kembara dia cakap return. Dia punya style, dia biasa, tidak ada apa-apa yang apa sangat gaya-gaya yang berlebih-lebih kan apa semua kan. Biasa, dan ramai orang yang boleh menerima kan. Itu evergreen. Ya, evergreen tu dah tentulah kan. Tidak pernah mengumumkan penubuhan, jauh sekali pembubaran. Itu pengakuan penyanyi legenda tanah air, Datuk M. Nasir, berkenaan kumpulan kembara yang disertai. Keterujaan penonton yang menyaksikan konsert ini seakan mengimbau era 80-an dengan koleksi lagu yang dinyanyikan. Antaranya seperti lagu Kepadamu Kekasih, Bunga Bakawali, Rosita dan banyak lagi. Bukan itu sahaja, setiap persembahan yang dibawa cukup bertenaga bersama iringan muzik serta kelantangan vokal yang mengagumkan. Berdurasi lebih dari 3 jam dengan lebih 20 lagu dipersembahkan, ternyata memberi kepuasan kepada peminat yang merindui kemunculan mereka. Ya, apabila legenda-legenda ditempatkan di atas satu pentas, pastinya menghiburkan penonton, mengimbau kembali. Ada yang kata kan, zaman 17 tahun, 18 tahun yang mengikuti perkembangan kembara dan Datuk M. Nasir. Itu dia sikit kita bawakan kepada anda semua konsert kembara menggamit rindu, menggamit memori. Itu yang kita bawakan. Asri, wartawan kami sempat ke sana lah untuk melihat sendiri daripada rehearsal sampai ke malam tu. Memang hebatlah kan. Jadi itulah dia dapat mengubat kerinduan anda. Baiklah, kita tahu bahawa pada 29 Julai tempoh
hari, iaitu bersamaan dengan hari Jumaat minggu lepas telah pun berlaku, iaitu Hari Harimau Sedunia yang telah pun disambut, dan tak lain tak bukan Hari Harimau Sedunia ini adalah untuk memberikan anda satu tanda bahawa kita harus menjaga harimau Malaya kita yang sekarang ini diambang kepupusan, sebab difahamkan kurang daripada ratusan sahaja yang masih lagi ada dekat Malaysia ini. Jadi ini adalah salah satu inisiatif yang dibawakan untuk kita bersama-sama untuk kita menjaga habitat harimau Malaya ini. Jadi kita nak bawakan kepada anda kisah penjaga Pak Belang ataupun harimau Malaya ni yang sempat kita bawakan dari Pusat Penyelamat Hidupan Liar Kebangsaan NRWC di Sungai Perak. Jom kita sama-sama melihat rutin mereka penjaga Pak Belang ni, apa yang selalunya dilakukan bagi memastikan mereka ni terjaga. Jom sama-sama kita saksikan. Okey. Landscape kita ni, kan banyak tengok ni. Terletak di Sungai Perak, Pusat Penyelamat Hidupan Liar Kebangsaan atau National Wildlife Rescue Centre NWRC ini dibina atas Perundangan Akta 716, iaitu Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies terancam 2008. Dibangunkan pada bulan Ogos 2013, operasi Reserve Hidupan Liar ini dibina dalam 3 fasa dan harimau Malaya ditempatkan di fasa pertama yang mempunyai 5 blok kurungan. Tidak semua individu memiliki keberanian dan kekuatan untuk menjaga sang rimba bergelar harimau Malaya. Bukan sahaja memiliki karakter yang menggerunkan, haiwan pemangsa yang dikenali dengan nama saintifik Panthera tigris jacksoni boleh mengancam nyawa pada bila-bila masa. Rutin petugas setiap pagi berkumpul dan mengadakan sesi penerangan sebelum memulakan kerja pencucian kurungan dan pemberian makanan kepada harimau. Pusat ini mempunyai 8 orang petugas yang bertanggungjawab menjaga harimau mengikut bidang tugasan masing-masing. Mereka membuat pemerhatian harian bagi melihat sebarang perubahan dari segi fizikal maupun tingkah laku harimau. Sang belang akan dipindahkan daripada kurungan malam sedia ada kepada kurungan malam kosong yang terletak bersebelahan sebelum menjalankan sesi pembersihan. Bagi Rahmat Rohani atau Abdul Ghani, dia yang telah berkhidmat hampir 8 tahun sebagai penjaga harimau di Rizab ini, sudah terbiasa dengan rutin hariannya menjaga kebajikan Pak Belang. Daun kelapa sawit yang disediakan akan diletakkan dalam setiap kurungan malam untuk membantu memberi keselesaan kepada harimau. Sang belang juga akan membuang air kecil di bahagian tertentu, menandakan itu adalah kawasannya. Harimau berada di dalam hutan yang mana sedia kala sebelum ni dia berada di hutan yang agak besar yang mana sumber makanan pun cukup. Dan dalam satu keadaan dia menerima juga tamparan hebat daripada penerokan hutan. Di situ orang kata apa? Terdapatnya cabaran bagi spesies harimau untuk meneruskan hidup. Yang mana dia juga perlukan akan tempat, perlukan akan makanan. Harimau akan diberi makan selama 6 hari seminggu dan sehari berpuasa. Daging lembu adalah salah satu makanan ruji bagi sang belang. Daging tersebut dipotong mengikut kesesuaian saiz dan dimasukkan ke dalam sebuah tong untuk diagihkan ke setiap kurungan malam. Menariknya, makanan akan diberikan di antara 5 hingga 7% daripada berat harimau itu sendiri. Tadahan air kolam yang terdapat di dalam kurungan malam akan diganti selepas dicuci. Vitamin tambahan pula akan disumbatkan ke dalam makanan untuk diberikan kepada sang harimau yang kurang sihat.
Dr. Zubaidah Kamaruddin, antara pegawai veteriner NWRC ini yang bertanggungjawab untuk memastikan kesihatan, terutama tumbesaran harimau terkawal. Kita hadapi masalah kesihatan yang agak kritikal lah disebabkan oleh faktor umur seperti katarak dan juga arthritis, osteoarthritis, dan juga kita ada masalah kesihatan yang melibatkan sistem pembiakan terhadap harimau belang betina. Contohnya ada pyometra iaitu nanah dalam uterus dia, ada tumor atau tumbuhan pada uterus dia. Sekiranya ada yang kurang sihat, suntikan general anesthesia atau GA akan diberikan kepada harimau bagi memudahkan proses rawatan dan pemberian ubat. Selain daripada pembiakan semula jadi, teknologi pembiakan pembantu atau ART turut diaplikasikan di sini. Simen daripada harimau jantan akan dikumpul dan pemeriksaan terhadap kualiti simen tersebut dilakukan. Kesihatan harimau betina turut diperiksa bagi memastikan sistem pembiakan boleh berlaku secara normal tanpa sebarang komplikasi sebelum prosedur artificial insemination AI atau permanian berhadas dilakukan. Dan juga untuk harimau jantan ada masalah simen kualiti yang rendah. So perkara ni penting sebab dia melibatkan keupayaan dia untuk membiak secara proaktif lah dalam kurungan. NWRC ini ditubuhkan bagi menjalankan 3R lah. Rescue, Rehab, Release. Sebelum ni, Zoom Melaka adalah rescue center bagi Jabatan Perkhidmatan. So pada tahun 2013, Zoom Melaka telah diserahkan kepada kerajaan negeri. Jabatan Perkhidmatan perlu membuka satu rescue center lah, iaitu di Sungai. Secara rasminya dibuka selaras dengan Akta CITES 686 yang memerlukan Jabatan Perkhidmatan membuka satu rescue center lah. Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan di Sungai Perak ini menempatkan 13 ekor harimau yang dipindahkan daripada tangkapan liar serta dalam kurungan zoo pelbagai negeri. Tempoh jangka hayat bagi harimau luar adalah bawah 20 tahun, manakala harimau dalam kurungan pula boleh menjejah sehingga 26 tahun atau lebih. Selepas pembiakan berjaya, harimau ini akan dihantar ke National Tiger Conservation Centre NTCC di Lancang, Pahang untuk melalui fasa rewilding and rehabilitation sebelum dilepaskan semula ke hutan. Sang belang yang sedang diambang kepubusan, susulan populasinya kini kurang daripada 150 ekor di seluruh Semenanjung. Dengan adanya Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan ini, kitaran hidup sang belang lebih terjaga selain menjadi tatapan dan rujukan generasi akan datang. Ya, dan pastinya setiap daripada kita haruslah menggembleng tenaga untuk memastikan satu, menstabilkan populasi mereka dan kedua, haruslah meningkatkan populasi harimau belang di Malaysia, insya-Allah. Setiap daripada kita kan kena ada usaha yang masing-masing. Betul. Sedikit info lah berkenaan dengan harimau ni. Harimau ni memang suka tidur siang. Dan harimau ni sebab tu malam dia berjaga cari mangsa kan. Harimau ni kena tidur 18 hingga 20 jam. Itu yang orang tua cakap, kau ni jangan jadi macam harimau. Tidur je macam kalau siang. Tapi kalau misalkan kita dah lepas makan, kita terbongkar macam tu, kau dia macam orang sawa. Dia macam tu, orang tua. Maknanya kalau kita tak nak harimau tu pupus, kita kena pupuskan yang ada tu dulu. Okey, baiklah, kita nak rehat seketika. Tapi selepas ini, kembalinya kita di Malaysia hari ini, kita akan berdiskusi tentang rang undang-undang anti lompat parti yang telah pun mendapat persetujuan hampir 2/3 ahli parlimen, dan ini satu sejarah buat landscape politik negara. Baik, segalanya akan kita bicarakan selepas ini di Malaysia hari ini. Selepas ini ya. Sebab harimau ni.
Isu lompat parti menjadi topik yang hangat bukan sahaja dalam kalangan ahli politik, malah juga masyarakat hari ini. Bagai sudah menjadi lumrah, kebanyakan ahli politik memilih untuk bertukar pihak selepas memenangi pilihan raya. Isu ini mula memuncak selepas berlakunya langkah Sheraton 2 tahun lalu. Langkah Sheraton ini menyaksikan 11 ahli parlimen yang bertindak melompat parti sehingga membawa kepada kejatuhan kerajaan yang memerintah ketika itu. Ini adalah keputusan bacaan kali yang ketiga. Undi yang bersetuju ialah 209, tidak hadir 11. Maka lebih 2/3 undi majoriti yang bersetuju. Maka rang undang-undang ini dibacakan buat kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Pada 28 Julai 2022, tercatat satu sejarah baru dalam senario politik negara apabila rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat lompat parti diluluskan dengan mendapat majoriti undi di dalam Dewan Rakyat. Pengubalan undang-undang ini memerlukan sokongan 2/3 majoriti atau sekurang-kurangnya 148 sokongan daripada ahli parlimen bagi meminda perkara 10 dalam kurungan 1 dalam kurungan C Perlembagaan Persekutuan iaitu kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Wan Junaidi Tuanku Jaafar, undang-undang ini bakal dilaksanakan pada bulan September 2022. Melalui undian yang dibuat pada Khamis lalu, seramai 209 ahli parlimen bersetuju untuk menghentikan perangai melompat ini di dalam diri sesetengah ahli politik di Malaysia. Ini secara tidak langsung memberikan gambaran jelas tentang kehendak dan hak pengundi pada masa akan datang. Baru punya RUU anti lompat parti ni bagi kita rakyat Malaysia ni rasa macam baguslah. Maknanya ahli parlimen tak boleh suka-suka permainkan orang cakap mandat yang kita dah bagilah. The person tu lompat parti lain and then satu I rasa dia mungkin janji sebab dia dah janji dekat rakyat yang dia akan komit dengan apa yang dijanji. Then you dah menang and then you lompat. So you dah mungkin janjilah. So kepercayaan rakyat kepada dia dah hilang. Saya setuju dengan rang undang-undang ni sebab yang berusaha tu sepatutnya menerima dan meraih kejayaan yang telah dilaksanakan oleh mereka bertahun-tahun. Tetapi bila dah berjaya, tiba-tiba ada yang tim lompat parti. Rang undang-undang anti lompat parti yang diluluskan ini sangat penting kerana dapat meningkatkan kepercayaan rakyat kepada proses demokrasi dan dapat menghormati keputusan yang dibuat oleh pengundi semasa pilihan raya. Itu dia, ahli parlimen tidak boleh sesuka hati sahaja, kan? Lompat parti, pergi parti sana, pergi parti sini, sesuka hati. Sebab apa? Sebab mandat ini telah pun diberikan daripada kita sebagai rakyat, kan? Jadi mungkinlah disebabkan kalau sebelum ini kalau kita lihat statistiknya ada 39 ahli parlimen yang telah pun melompat parti selepas PRU ke-14 ini, mungkin disebabkan tak ada undang-undang yang boleh mengekang mereka ini melompat parti waktu ketika itu. Ya, walaupun dah ada pindaan undang-undang, tapi kita perlu lebih spesifik untuk mengetahui apakah sebenarnya sekatan-sekatan yang perlu dilaksanakan dalam RUU anti lompat parti 2022. Jom kita terus saja bersama dengan Tuan Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kursi Institut Raja-Raja Melayu UiTM dan juga mengerangkap penganalisis politik. Assalamualaikum Tuan Mujibu. Assalamualaikum. Ya, hari ini dia rock sikit. Baik Tuan Mujibu, pastinya kita mengetahui ini adalah antara sejarah yang paling baik yang penerimaannya mandat rakyat akhirnya diterima pakai dan dilaksanakan, dipersetujui oleh segenap yang hadir. 209 ya, hanya 11 orang yang tidak menyokong, itu pun disebabkan tidak hadir. Jadi bagaimana secara awalnya senario ini memberi impak yang perlu kita fahami tentang rang undang-undang anti lompat parti? Ya, saya rasa kita memang memerlukan satu akta yang secara tuntas untuk menyekat aktiviti lompat parti ini. Kalau jiran kita di Singapura ada, di United Kingdom ada, di US ada. Kalau di US itu sampai ke tahap ada recall election. Recall election ni bagi membolehkan mana-mana wakil rakyat kalau dia tidak perform ataupun kalau dia melompat parti atau tukar sokongan itu boleh dipecat oleh rakyat yang telah mengundi di kawasannya.
Jadi dalam senario semasa lompat parti di negara kita ni bukan baru. Kalau di Sabah tu dah 90-an dah berlaku lama. Cuma mungkin lebih parah selepas apa yang kita saksikan pasca PRU 14. Ya, kita tengok kerajaan pusat bertukar 3 kali. Bertukar ada Barisan Nasional selepas 9 Mei. Kemudian langkah Sheraton tukar lagi. Kemudian Tan Sri letak jawatan tukar lagi. Dan bawa pula ke negeri kan. Sampai ada 3 pilihan raya di Sabah, di Melaka, di Johor. Jadi saya rasa itu sudah satu fakta bahawa kita memerlukan akta ini. Dan apakah kita kata akta ini cukup? Ya, sebagai permulaan saya kata akta ini baguslah. Ya, kerana dia telah membolehkan kita sekurang-kurangnya memberikan ruang kepada mana-mana ahli politik itu dikenakan tindakan ya disebabkan melompat ataupun tukar parti. Apakah dia menyeluruh? Itu memang saya rasa tak menyeluruh kerana klausa-klausa itu ya. Ada yang bagus, ada yang juga mungkin perlu diperhalusi. Macam contoh kalau ahli itu memberikan confidence and supply contohnya kan. Perbekalan dan sokongan di parlimen dalam konteks kerajaan minoriti, mereka dibolehkan menyokong. Tapi kalau berhijrah beramai-ramai ya, macam contoh kita kata keluar daripada parti gabungan ya, katalah mereka itu bergabung secara secara taktikal saja pilihan raya dan bertukar, ini masih boleh dilakukan. Dan kalau ini masih boleh dilakukan, maknanya apa yang berlaku pada langkah Sheraton pada yang lalu mungkin boleh jadi langkah Sheraton 2.0 ataupun langkah di mana-mana lah. Ya. Jadi ada loophole. Dan saya rasa loophole ini mungkin boleh diperhalusi dari masa ke masa. Cuma untuk permulaan ini saya rasa saya berpandangan dengan adanya rang undang-undang larangan ahli parlimen melompat parti ataupun menukar parti ini barangkali sudah cukup bagus untuk permulaan. Untuk permulaan ianya memang cukup baguslah kan daripada tidak ada apa-apa kan tuan. Okey, jadi tadi Tuan pun dah menyentuh berkenaan dengan PRU atau PRK dan sebagainya kan. Jadi kita nak menyentuh berkenaan dengan di setiap negeri dan kita tahu bahawa federal telah pun meluluskan undang-undang ini untuk anti rompak parti diluluskan. Jadi kita nak bercakap tentang negeri-negeri pula. Jadi bagaimana, adakah ianya patut dilaksanakan di setiap negeri atau sebagainya? Sebab kalau kita lihat pada tahun 90-an tersedasi Kelantan pernah juga untuk mengadakan sistem ini, undang-undang ini di negeri, tapi dibatalkan sebab apa? Ianya tidak selaras dengan persekutuan kan. Jadi bagaimana Encik Mujibu? Ya, saya rasa positif di peringkat negeri. Apa yang kita lihat selepas kelulusan RUU Akta Larangan Bertukar Parti ini, 4 negeri menyatakan akan membawa usul ke Dewan Undangan Negeri masing-masing. Ya, Sabah di Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang, dan juga barangkali akan diikuti oleh negeri-negeri lain. Ya, memandangkan kalau dulu barangkali dia bertentangan dengan perkara 10 ya, akta lompat parti ini melanggar kebebasan berpersatuan dan bersuara itu. Tapi saya lihat dalam keadaan semasa itu mana-mana negeri yang barangkali tidak memiliki majoriti yang muda itu perlu kepada akta ini bagi memastikan bukan saja kestabilan politik itu berlaku, tapi seperti mana yang kita lihat respon tadi menghormati mandat rakyat itu. Ya, kerana selepas pilihan raya siapa juga yang ada majoriti, tak kisahlah besar ke kecil ke, mereka harus diberikan peluang itu. Dan tindakan melompat parti ini seolah-olah menafikan mandat dan suara rakyat itu, dan sudah tentulah ini tidak baik untuk proses demokrasi dan pendemokrasian di masa hadapan. Jadi saya berpandangan memang kalau boleh lah ya, dan saya rasa ahli politik mahu memberikan komitmen dan juga embrace kepada reformasi politik yang dilaung-laungkan, budaya politik baru yang sering acap kali dikatakan. Maka saya rasa ini adalah langkah pertama yang patut dilakukan di peringkat negeri. Kalau di persekutuan sudah berlaku, maka di peringkat negeri juga harus berlaku, mesti diikuti. Dan bila kita melihat kepada, kalaulah katanya ini merupakan mandat rakyat yang diangkat dan dipersetujui, pelaksanaannya haruslah betul-betul mengikut pada apa yang dipindakan. Contohnya macam kalau mungkin mereka nak menggunakan parti ataupun logo lain, kita khawatir dibenarkan untuk lompat. Jadi masih lagi berlaku situasi itu. Ya, itu yang saya setuju dengan Anim, bahawa ada loophole. Sebab itu saya katakan apakah akta ini komprehensif? Mungkin tidak komprehensif. Dan proses penambahbaikan itu boleh berlaku
di dalam tempoh satu jangka masa yang panjang. Kerana saya risau, khawatir dengan senario semasa, dengan pengundi yang semakin kritikal dan taktikal dalam mengundi. Kita risaukan tidak ada mana-mana parti yang memperolehi majoriti yang diperlukan. Maka dalam situasi ini, majoriti harus dibentuk berdasarkan gabungan parti. Maka dalam konteks ini, apakah mungkin ya kita kata, apakah ada ahli parlimen yang mungkin tidak bersetuju dengan keputusan parti untuk bergabung, maka apakah status beliau? Hilang kerusi? Ya, sebab kalau hilang kerusi, maka dia hilang kelayakan. Mungkin akan ada pilihan raya, walaupun tidak ada recall election. Pilihan raya ini bukan satu perkara main-main. Ya, dia melibatkan belanja yang besar, masa yang panjang. Ya. Dan jadi itu saya rasa satu kos pada pengundi. Ya, dan dalam masa yang sama juga loophole itu kalau bergerak secara berkumpulan seperti mana yang berlaku sebelumnya. Ya, kalau mengikut akta ini keluar daripada gabungan Syama atau bertukar kursi, dia tak hilang kursi. Jadi ini saya rasa boleh jadi ini lagi sebab politik angka itu memerlukan majoriti. Dan saya tak nampak confident as supply ini barangkali boleh menjadi satu mekanisme kerana saya rasa amalan sebegitu tu barangkali agak sukar dilakukan dalam konteks kepartian kita ni yang persaingannya terlampau sengit dan ketat. Okey, bercakap tentang RUU Anti Lompat Parti yang telah pun diluluskan, ramai yang menyebut baik. Tetapi saya nak lihat ada salah seorang daripada pemimpin parti politik negara yang mengatakan bahawa lompat parti walaupun tidak digalakkan tetapi perlu dibenarkan selepas pilihan raya umum untuk membolehkan kerajaan persekutuan dibentuk. Jika tiada parti yang mampu memperoleh kerusi minimum 112 di Dewan Rakyat, lompat parti selepas pilihan raya umum boleh memastikan kestabilan politik di negara ini. Jadi ada segelintir pada pemimpin negara kita yang katanya perlu juga untuk lompat parti ini. Bagaimana respon? Ya, ini barangkali kenyataan yang diberikan oleh Tun Dr. Mahathir. Ya, bila Tun mengatakan bahawa perlu dilakukan kalau dalam konteks tidak ada majoriti. Tapi apa yang kita lihat, kalau dalam konteks tidak ada majoriti, mekanisme confident dan supply tadi itu tidak boleh menangani permasalahan ini. Maka lompat parti menjadi pilihan. Ya, mungkin pandangan satu segi pandangan itu benar. Tapi kalau dibenarkan lompat parti, kita lihat ya dalam loophole sebegini, kadang-kadang tidak timbul isu majoriti pun menjadi bertukar dan menjadi pilihan raya. Kita ada kes presiden di Melaka dan di Johor dan juga di Sabah contohnya kan. Sebab kita masih lagi jauh daripada satu budaya politik yang matang di mana apabila masuk ke dalam dewan membuat undang-undang, dewan rakyat ataupun mungkin di Dewan Undangan Negeri, kita tidak boleh bersetuju untuk tidak bersetuju dalam satu perkara. Sebab persoalan majoriti ini hanya untuk membentuk kerajaan. Jadi saya rasa kalau ahli parlimen itu ada jiwa besar yang meletakkan kepentingan negara berbanding kepentingan parti, mungkin boleh. Tapi itulah kalau jadilah kita katalah dalam senario yang diperkatakan tidak ada siapa yang bentuk majoriti, maka gabungan-gabungan ini diperlukan. Dan saya rasa tidak perlu sampai ke tahap lompat parti kalau boleh menyokong. Kerana kerajaan minoriti ini bukan sesuatu yang masalah ataupun sesuatu yang luar biasa dalam amalan demokrasi. Ya, cuma itulah sejauh mana kita nak tengok kematangan berpolitik itu. Ya, tapi bagi saya balik kepada persoalan asas, ini adalah persoalan politik angka kerana angka itu memberikan justifikasi dan juga keabsahan bagi membentuk kerajaan. Jadi kalau tidak dibenarkan lompat parti dan adalah kita kata sekatan di situ, maka mungkin terpaksa dibenarkan. Tapi kalau dibenarkan, kita risau dia akan menjadikan akta rang undang-undang yang baru diluluskan ini tidak ada makna. Sebab itu saya kata kalau nak menjadikan dia lebih sempurna, kita perlu mempertimbangkan dengan pemerkasan akta-akta yang lain. Sebagai contoh, bagaimana Datuk Seri Azalina Osman Said mencadangkan akta recall, iaitu pecat. Sebab kalau tidak ada sebarang punishment ataupun kita kata ada hukuman kepada mana-mana ahli politik yang melompat parti, saya rasa barangkali tak takutlah dia tidak menggerunkan ya. Sebab tu mungkin pecat, recall ya, membolehkan
pengundi di kawasannya itu, memecat ahli parlimen itu antara biar satu rakyat langkah. yang pilih siapa wakil rakyat yang mereka mahukan pada ketika itu. Ataupun lebih bagus lagi mungkin boleh mengikut cadangan daripada ahli parlimen yang mengatakan perlu ada hukuman bahawa siapa yang melompat parti dihilangkan kelayakannya untuk bertanding satu penggal. Maka mungkin hukuman-hukuman itu akan menjadikan akta ini lebih bertaring dan menggerunkan mereka daripada melompat. Ya. Itu kita bercakap tentang wakil rakyat ataupun ahli parlimen, dan bila kita dari sudut pengundi itu sendiri, bila kita tengok PRN Melaka Johor sangat kurang peratusan yang keluar mengundi, dan ini juga mungkin terkait rapat dengan kepercayaan kita terhadap politik negara. Sudah semakin lama semakin tiris disebabkan dengan pelbagai isu, dan ini antaranya iaitu lompat parti. Kata-kata yang melompat ini yang menyebabkan mungkin kita dah tak percaya dah, tak ada keteguhan kat situ pegangan kita terhadap politik. Bila melihat kepada rang undang-undang ini dilaksanakan, adakah ianya akan mengembalikan kepercayaan rakyat, dan bagaimana ianya dapat memberikan semula politik yang sihat dalam kalangan kita sebagai rakyat? Ya, saya setuju kerana saya mengikuti rapat semua pilihan raya di Melaka, di Johor, di Sabah saya pergi dan saya lihat statistik mereka yang tidak keluar mengundi itu semakin besar. Ya, di Sarawak itu di Melaka 35%. Di di Sarawak 39% dan di Johor paling besar 45%. Dan ironinya di Johor kita telah membesarkan pengundi dengan memberikan undi 18 kuasa memilih automatik. Mana kalau automatik ini tidak ada lagi hengki-pengki untuk pergi berdaftar dan dia boleh pergi mengundi tanpa ada sebarang masalah. Dia tidak keluar mengundi. Salah satu sebabnya adalah mereka melihat undi yang diterjemahkan dalam kotak undi itu tidak akan dihormati dan tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita mengatakan mahu membina satu politik yang sehat, tetapi asas kepada politik yang sehat itu iaitu menghormati mandat rakyat itu sendiri boleh dikhianati pada bila-bila masa, maka sudah tentulah satu akta diperlukan, dan apabila akta ini diluluskan dan akan dikuatkuasakan pada bulan September, mungkin sedikit sebanyak akan memberi suntikan rejuvenasi kepada rakyat dan memberikan mereka keyakinan bahawa pada kali ini kalau undi mereka itu dibuang, maka ahli yang dipilih itu ahli Dewan Undangan Negeri ADUN ataupun wakil rakyat di peringkat parlimen itu tidak akan mengkhianatinya kerana akta ini boleh membolehkan mereka di ini. Apatah lagi kita bayangkan kalau boleh pula diberikan kuasa kepada rakyat itu untuk memecat, recall kepada mereka yang lompat itu, maka saya rasa rakyat akan lebih seronok untuk mengundi kerana mengatakan mereka benar-benar berkuasa dan suara mereka benar-benar ada nilainya. Ya, jadi sedikit sebanyak ianya dapat memberikan respon yang baiklah kepada kita kan sebagai rakyat, supaya kita ni lebih percaya sikitlah kepada politik tanah air. Bercakap tentang PRU ni kan, agaknya bagi pandangan tuan sendiri, bila agaknya PRU ni? Kan? Kita dah maklisi siapa semua. Ujung-ujung dia tanya juga. Rasa-rasalah. PRU 15 ni apa cerita? Ini banyak peringkat. Kalau ditanya pada rakyat yang mengatakan umum di sana mengatakan tak perlu PRU sekarang. Masa yang ada ni mengapa tidak digunakan bagi memastikan apa yang sepatutnya dilakukan, terutamanya komitmen yang diperlukan pada ketika ini iaitu membetulkan isu-isu ekonomi rakyat itu dilakukan. Tempoh tak sampai setahun. Mengapa tidak ditunggu saja? Tapi kalau ditanya pada ahli politik lain pula jawapannya. Kan ada yang kalau yang berasa yakin mengatakan besok PRU. Kan? Kalau yang tengah memegang kerajaan pula mengatakan biarlah sampai mandat. Kalau wakil rakyat yang sebelah sana pula mengatakan PRU awal pun tidak ada masalah, kami bersedia dan mungkin ini masa untuk kita dapat dengan majoriti yang besar. Jadi ini jawapan dia. Tapi secara peribadi saya rasa pilihan raya ini berkaitan dengan mandat dan kemahuan rakyat. Ia bukan berkaitan dengan orang politik siapa nak berebut kuasa dan sebagainya. Seolah-olah menjadikan pilihan raya ini sebagai satu mekanisme untuk mengesahkan kuasa yang mereka ada. Itu salah. Itu satu isyarat yang tak betul dihantar pada rakyat. Kerana demokrasi dan pilihan raya itu sebenarnya adalah permekasaan rakyat. Rakyat harus diberikan kuasa sepenuhnya bagi memilih kerana yang dipilih itu nanti akan menentukan masa depan mereka. Jadi kalau rakyat bersuara secara umum di sana itu mengatakan habiskan mandat, saya rasa ini perlu dihormati. Kalau nak buat pilihan raya mengikut hawa nafsu ahli politik ni, hari-hari pilihan raya letih juga kita kan.
Okey, Tuan Mujibu Abdul Muiz, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Satu perbincangan yang saya kira lengkap dengan gambaran berkaitan dengan pindahan undang-undang, rang undang-undang anti lompat parti menjadi sejarah dalam negara kita dalam arena politik negara, insya-Allah. Okey, kita nak berhenti berehat dulu dan lepas ini kita bercakap tentang jelajah aspirasi Malaysia di negeri Sarawak. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Okey, Malaysia hari ini kini kembali. Okey, berbalik kepada apa yang saya nak sampaikan kepada anda berkaitan dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Hampir setiap bulan kerajaan mengadakan program tersebut. Kalau kita lihat pada bulan Jun diadakan di Perak, pada bulan Julai, pada bulan lepas diadakan di Kelantan, dan untuk bulan Ogos ini sempena sambutan bulan kebangsaan kita akan membuat di Sarawak. Jadi untuk itu kita terus saja ingin bersama dengan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Negeri Sarawak. Kita terus saja bersama dengan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat kat sini. Dan saya rasa ini adalah salah satu jawapan kepada mereka yang tertanya-tanya bilakah jelajah aspirasi ini nak menjengah ke negeri Sarawak. Jadi sebagai permulaan, boleh Datuk Seri kongsikan berkaitan dengan mungkin ada kandungan-kandungan yang boleh diberitahu kepada kami sebagai penonton Malaysia hari ini, dan juga mungkin ada sedikit maklumat yang ingin disampaikan. Sebab apa? Sebab mungkin kita sekarang ni nak merancang nak pergi Sarawak untuk pergi ke jelajah itu. Silakan Datuk Seri. Datang. Ya. Okey. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TV3 dan juga Malaysia hari ini kerana sudi mewawancarakan saya untuk membawa sedikit sebanyak bingkisan mengenai persiapan jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat negeri Sarawak untuk kali ini. Untuk makluman hos di studio dan juga para penonton Malaysia hari ini, negeri Sarawak merupakan negeri yang ketujuh yang akan mengadakan program jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Dan sehingga hari ini, pelbagai persediaan telah dilakukan oleh pihak penganjur dan juga dengan kerjasama pelbagai pihak, terutama sekali pihak pejabat Premier Negeri Sarawak, Kementerian Kerja Raya sebagai Kementerian Peneraju, Unit Protokol dan juga Perhubungan Awam Negeri Sarawak, Unit Komunikasi Awam Sarawak, Dewan Bandaraya Kuching Utara, Majlis Bandaraya Kuching Selatan, dan kementerian saya sendiri iaitu Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. InsyaAllah menurut perancangan, jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Sarawak ini akan berlangsung selama 3 hari bermula pada hari Jumaat ini, 5 hari bulan Ogos sehingga ke hari Ahad, 7 hari bulan Ogos 2022 dengan perasmiannya yang akan disempurnakan oleh insya-Allah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob bersama-sama dengan Premier Negeri Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Openg. Selain daripada kehadiran kepimpinan tertinggi kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Jadi itulah sedikit sebanyaknya, dan untuk para penonton Malaysia hari ini, terutamanya penduduk di negeri Sarawak, terdapat pelbagai pengisian dan juga program menarik yang akan diadakan sempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat negeri Sarawak kali ini. Antaranya adalah kaunter perkhidmatan dan juga pameran kementerian, jabatan dan juga agensi-agensi. Selain daripada itu, program jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Sarawak ini juga terdapat beberapa program utama yang akan diadakan sama seperti mana di lokasi-lokasi jelajah sebelum ini. Antaranya adalah jualan keluarga Malaysia. Jangan tak pergi tempat itu. Jualan usahawan IKS dan juga slot cita rasa keluarga Malaysia, makanan-makanan. Namun yang menarik, saya percaya, yang akan menarik perhatian dan dijangka akan menjadi tumpuan pengunjung adalah program Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia. Saya difahamkan pada program Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia di Kelantan baru-baru ini, lebih 1,000 pemohon kerja telah mendapat pekerjaan. Jadi kita berharap pada siri jelajah di Sarawak kali ini, Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri Sarawak,
institusi pendidikan bersama-sama dengan agensi-agensi pusat dan juga negeri melalui inisiatif ini dapatlah kita melakukan padanan dan juga tawaran kerja seiring dengan potensi rakyat negeri Sarawak selain kepada mereka-mereka yang ingin mengembangkan potensi kerjaya. Jadi banyaklah program yang telah pun disusun-atur selama 3 hari nanti. Baiklah, Datuk Seri, kita ingin bercakap tentang sambutan Hari Malaysia yang ke-59 yang bakal disambut pada 16 September nanti. Jadi bagaimana negeri Sarawak ini melalui kacamata Datuk Seri melihat kepada negeri ini menjadi sebagai pengukuhan semangat kemalaysiaan ini, dan bagaimana jalinan dan juga usaha saling kenal mengenali antara wilayah-wilayah dalam konteks integrasi nasional ini, Datuk Seri? Saya nampak banyak bahawa jalinan mesra antara wilayah-wilayah di Malaysia ini berada pada tahap yang amat baik. Sebagai contoh, kita lihat sendiri kepada program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Sarawak. Kali ini Kementerian Penerajunya adalah Kementerian Kerja Raya yang dipimpin oleh Menteri Kerja Raya merangkap ahli parlimen dari Petrajaya Sarawak, iaitu yang berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof. Jelas ini adalah bukti yang merupakan salah satu tunjang utama konsep keluarga Malaysia, iaitu semangat keterangkuman dan kebersamaan. Ini juga adalah bukti bagaimana satu konsep yang abstrak telah dikristalkan menjadi dasar yang ataupun tindakan. Selain daripada itu, saya difahamkan dari sudut pelaksanaan projek-projek melalui Kementerian Kerja Raya sendiri, banyak yang telah dilaksanakan. Misalnya Lebuh Raya Pet Borneo Sarawak. Sehingga Jun 2022 mencatat kemajuan sebanyak 84%. Jadi ia telah sedikit banyak menyambungkan ke seluruh Sarawak, menghubungkan seluruh Sarawak. Datuk Seri, kita ada sikit saja ni lagi. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan pesanan kepada kita semua ni agar kita dapat mengunjungi ke negeri Sarawak sempena dengan jelajah ini. Silakan Datuk Seri. Okey. Terima kasih. Saya berharap rakyat di negeri Sarawak mengikuti rapat perkembangan jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Sarawak agar dapat mendapat manfaat dari program ataupun dasar yang diumumkan. Rakyat Sarawak perlu sentiasa cekna dengan perkembangan dan juga bertindak segera bagi meraih peluang yang ditawarkan. Rakyat Sarawak juga perlu sentiasa bersedia untuk mengambil peluang ini, dan salah satu pemangkin ataupun peluang kepada kemajuan masyarakat diri kita sendiri dan juga keluarga kita adalah dengan mengambil manfaat dan tawaran dan peluang seperti apa yang terkandung dalam program-program Malaysia ini. Okey. Aram kita sama berambih ke jelajah ini. Baik, terima kasih Datuk Seri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik, terima kasih Datuk Seri. Okey, kita nak berhenti berehat dan lepas ni banyak lagi perisian hanya di Malaysia Hari ini. Jangan ke mana-mana. Baik, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Tanpa melengahkan masa, kita nak war-warakan kepada anda semua. Ini satu program, iaitu program pilihan anda juga selain daripada Malaysia hari inilah kan. Okey, Sembang Viral di mana kini anda boleh saksikan pada jam 10.30 malam setiap hari Isnin, iaitu pada hari inilah ini dia. Kalau anda dapat saksikan siapa lagi, Caprice merupakan tetamu yang bakal dijemput untuk Sembang Viral pada malam ni, dan program ini akan dihostkan seperti biasa oleh host kita iaitu Datuk Rosyamno dan juga panelis Ustaz Amin, tetamu kita Caprice, untuk membincangkan tentang topik mempersendakan agama. Jadi topi nasi lah kayaknya. Topik? Topi nasi. Oh, topi nasi. Jadi Caprice jadi tetamu kita pada malam ini 10.30 malam dengan tajuknya mempersendakan agama. Okey, di TV9. Jadi jangan lupa untuk pergi ke saluran 149. Okey, seterusnya? Seterusnya, kalau anda pendengar-pendengar setia Bulletin FM. Okey, ini ada sesuatu. DJ dekat sini Sorry Okey, ini ada sesuatu khas untuk anda semua. Jadi kita nak memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk meluahkan pandangan anda, isi hati kepada Kementerian Kerajaan
kerajaan, agensi, VVIP, public figure atau selebriti dalam surat terbuka rakyat. Contoh surat terbuka, surat cadangan dan tambah baik perkhidmatan kerajaan, surat sokongan kepada ahli negara, surat teguran kepada pihak berkuasa tempatan, petition dan lain-lain. Surat anda akan kami bacakan dan kami akan dapatkan maklum balas daripada sesiapa sahaja surat tersebut ditujukan. Okey, jadi anda kena hantar surat terbuka anda itu kepada kami iaitu ke bulletinfm.audio. Oh, saya rasa macam sedang mendengar Bulletin FM ya. Jangan salah, di Malaysia hari ini lagi. Okey, kita nak sentuh sedikit sisipan akhbar halaman hadapan sekali ataupun rata-rata akhbar harian hari ini bercerita tentang rang undang-undang yang menggesakan kawalan produk tembakau dan merokok 2022 menerusi dasar Generation Endgame GEG. Okey, jadi kita harapkan agar ini juga merupakan satu lagi rang undang-undang yang dapat dipinda dengan mendapat sokongan yang baik kerana pastinya mereka akan mengutarakan objektif-objektif utama untuk melaksanakan rang undang-undang ini. Betul tu. Kita tak mahu lagilah generasi akan datang GEG ini dapat mengenali tembakau ini ataupun rokok. Sebab rokok ni kadang dia orang ni pandai. Dulu rokok betul, lepas tu ada elektrik, ada vape dan sebagainya. Macam-macam. Betul. Jadi kita tak mahulah selepas ini kita ni terlibat dengan tembakau lepas ni, insyaAllah. Okey, esok kita akan juga masih lagi dalam rang undang-undang iaitu anti gangguan seksual. Itu akan kami bincangkan esok. Jadi untuk hari ini kita harapkan bahawa apa sahaja diskusi yang telah pun kami berikan ini dapat memberikan anda satu semangat barulah ataupun dapat informasi lah apa yang kami bincangkan tadi tu. Okey, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Berlagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.